satu segmen yang kita bawakan ini merupakan segmen terakhir kita. Jadi kita akan mengetahui dengan majlis Haflut Takharuj ya, yang ke-27 Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah. Ya, itulah tadi. Kita akan mengongsikan satu segmen wawancara kita mengenai tajuk berkenaan dan kita ada narasumber yang akan mengongsikan tentang Haflut Takharuj kali ke-27 bagi Sekolah Menengah Arab Laki Hasanah Bolkiah. Itu Yang Mulia Awang Muhammad Fizri bin Haji Johari. Beliau merupakan pegawai pelajaran bagi Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah selaku setiausaha bersama bagi majlis Haflut Takharuj. Lurus ke Tujuh. Lurus ketua, lurus tu, lurus. Haflut Takharuj ya, kali ke-27 bagi sekolah berkenaan. Jadi assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat sampai ke studio. Terima kasih. Okey. Jadi ingin kita ni mengetahui serba sedikit mengenai Haflut Takharuj ini. Apakah dia objektifnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana memberikan peluang untuk wawancara pada pagi ini yang bertujuan untuk mengongsikan dan memberikan mengenai majlis Haflut Takharuj kali ke-27 Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah. Seperti mana yang dimaklumi, pada tahun ini adalah edisi yang ke-27 dan merupakan acara tahunan dan Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah, dan ia dikirakan sebagai acara yang paling besarlah sekolah. Antara objektifnya yang pertama sekali ialah untuk memberigakan dan memertabatkan pembelajaran Islam dan juga Arab di negara Brunei Darussalam. Yang kedua, sebagai satu tanda kesyukuran dan penghargaan dan juga penghargaan kepada penuntut-penuntut yang berjaya mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Agama STPUB dan juga GCE peringkat A-level. Dan dalam masa yang sama juga memotivasikan penuntut di Semalhab yang masa ini masih lagi menuntut untuk sentiasa mencapai kejayaan dan juga kecemerlangan. Jadi bila sebenarnya majlis ini akan berlangsung, di mana tempatnya, dan juga mungkin boleh dijelaskan siapa antara tetamu undangan yang akan insya-Allah majlis ini akan diadakan pada hari Khamis, iaitu lusa 3 hari bulan Jun 21 Syawal 1442 Hijrah, dan akan diadakan di Dewan Persidangan Beridex Jerudong. Dan insya-Allah tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Jaafar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Dan itulah telah pun dikongsikan mengenai objektif dan juga bilakah waktunya akan terjadi acara ini adalah lusa ya. Jadi bagaimana pula jumlah penerima bagi jumlah graduan bagi acara berkenaan? Adakah bertambah ataupun macam mana? Secara amnya memang Semalhab menerima pertambahan penuntut dan tidak kurang juga pada tahun ini pun bertambah juga sedikit. Namun dari segi jumlah itu masih lagi 200 lebih. Kalau secara spesifiknya STPUB, penerima STPUB seramai 231 orang, merangkumi penuntut daripada jurusan syariah, Usuluddin dan juga Lughah Arabiah. STPUB Sijil Tinggi Pelajaran Agama. Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei. Dan mungkin ini selalu orang awam kurang mengetahui juga, sebenarnya Semalhab ada mempunyai peperiksaan GCE peringkat A-level. Jadinya ada dua sijil, STPUB dan juga A-level. Bagi penuntut yang mengambil A-level itu seramai 68 penuntut, 68 penuntut. Tapi tidak semua penuntut yang di Semalhab mengambil A-level, hanya sebahagian saja yang dapat, yang mengambil A-level itu sahaja. Memang pelajar-pelajar ini boleh mengambil dua sijil. Mereka diberi ada pilihan, ada option. Sama ada mengambil keduanya ataupun mengambil salah satu daripadanya. Salah satu daripadanya. Jadinya biasanya apabila mereka nak masuk sejak Semalhab akan diberikan surat tawaran. Jadinya mereka boleh memilih sama ada mengkhususkan bahagian syariah ke, Usuluddin ke, Lughah, ataupun orang ambil A-level sahaja, ataupun orang kan ambil dua-dua pun boleh juga. Tapi kebiasaannya untuk dua-dua ini ada syarat yang lebih ketatlah dan memerlukan komitmen yang lebih tinggi daripada penuntut tersebut. Tapi kalau GCE A-level tersebut, adakah semuanya dalam bahasa Arab ataupun macam mana tu?
Tidak, semua Tidak. sekali Semuanya English. adalah English. Yes, English. Okey. Yes. Melainkan syariah, usuluddin dan Yes. sebagainya. Apa yang Semua bilughatil arabiyyah. bilughatil arabiyyah. Jadi antara pengisian untuk majlis ini nanti dan atau cara majlis yang akan berlangsung pada hari Khamis ini, ya, apa di antaranya? Di antara atur cara yang akan mengambil tempat pada hari tersebut pada pukul 9.15 pagi, iaitu ketibaan tetamu kehormat majlis. InsyaAllah akan diteruskan dengan perarakan. Perarakan masuk penerima sijil dan juga tamu kehormat. Diteruskan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipersembahkan oleh salah seorang penerima sijil juga pada hari tersebut. Dan kemudian diteruskan dengan ucapan alu-aluan daripada pemangku pengetua Ustazah Pengenah Hajar Radiah binti Pengenah Haji Tahir. Dan kemudian diteruskan dengan persembahan dan juga seterusnya ialah penyampaian. Penyampaian sijil dan juga hadiah. Yang pertama sekali diberikan kepada penuntut yang menerima STPUB. Kemudian selepas itu BCGCE peringkat A level. Dan salah satu highlight di majlis tersebut ialah penganugerahan anugerah khas dan yang anugerah misali penuntut. Pelajar misali, anugerah pelajar misali tersebut ialah anugerah yang tertinggi lah dalam majlis tersebut, dan diberikan memang secara tahunan, tapi ada kriteria-kriteria lah. Dapat dikupas lagi tentang anugerah khas dan juga anugerah misali, ya? Oh, misali. Oh, misali. Bukan setakat dalam istilahnya misali ini apa kan sebenarnya? Yang terbaik atau cemerlang atau apa? Misali itu kalau kirakan secara kasarnya maksudnya ialah contoh. Misal. Contohnya. Seperti misal. Contoh. So, Yang tadi jadinya pendengar, isteri misali, suami misali, ibu misali dan sebagainya. Ini anugerah pelajar misali. Pelajarinya pelajar contoh. Jadi artinya ibu contoh, bapa contoh. Yang boleh dijadikan tauladan lah tadi. Ya. So jadinya kriteria untuk pemilihan anugerah khas dan juga misali ini seperti biasa ada lujnahnya, ada jawatan kuasanya. Daripada guru kanan, ketua-ketua jabatan dan juga pihak pentadbiran. Seorang di penerimanya atau banyak? Misali dihadkan kepada seorang. Mana tahu banyak. Jadi dalam 200 peserta. 279 itu seorang saja yang dipilih. Bukan peserta. Penerima saja. Mungkin ingat larian perkumpulan. 200 pelajar yang akan menerima sijil, jadi hanya seorang saja yang akan dipilih. Akan menerima anugerah misali, dan 9 orang akan menerima anugerah khas. Tapi yang misali itu yang tertinggi lah. Jadi dan anugerah misali adalah salah satu daripada anugerah khas macam itu. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Jadi ada 2 anugerah yang diberikan lah. Yes. Bagi anugerah khas ada berbeza-beza anugerah sebenarnya. Contohnya ada antaranya ialah imtiaz STPUB. Imtiaz STPUB maksudnya penuntut tersebut cemerlang dalam peperiksaan STPUB. Kemudian kecemerlangan A level. Artinya penuntut tersebut memang skor tertinggi dalam A level. Kemudian ada juga anugerah khas bahagian co-curriculum. Ini bagi penuntut yang aktif dalam bidang co-curriculum, menyertai program bukan sekadar dalaman sekolah, malahan di luar juga. Dan bukan sekadar itu sahaja kriterianya, ia juga termasuk kalau penuntut ini pernah meraih mengharumkan nama sekolah ataupun mendapat kedudukan 3 teratas dalam mana-mana pertandingan dan sebagainya. Ada juga satu anugerah khas yang diberikan, iaitu anugerah pencapaian akademik. Ini lebih kepada peningkatan. Maksudnya kalau penuntut tersebut mungkin rasib, which is gagal waktu ujian bulanannya kan, waktu kelayakannya. Tetapi apabila sudah di peringkat STPUB, berjaya itu mumtaz. So artinya ada peningkatan mendadak dan sebagai pelajar harapan lah tu. So artinya penyakit ni anugerah khas itu mengiktiraf ia punya usaha itulah. So jadinya ataupun kami juga ada berikan. Tapi orang yang menerima, pelajar yang akan menerima anugerah misalia ni, adakah dia pun akan dapat menerima anugerah khas juga ataupun macam mana? Tidak. Yang anugerah khas. Yang misalia ni khas, khusus khas lagi. Khas atau khas? Kira double khas. So jadinya kalau misali kriterianya merangkumilah. Maksudnya ia cemerlang STPUB, ataupun ia cemerlang A level, ataupun ia cemerlang dua-dua. Itu kriteria advantage lah. Kurikulum lagi. Dan kurikulum juga. Mungkin dia pelajar harapan lagi. Dan kemudian ia pernah mewakili kah dan sebagainya.
Dan kemudian tapi sudah pun dikenal pasti sudah lah. dikenal pasti. Dan orang yang menerima ini sudah pun mengenal pasti sudah. Belum tahu. Jadi masih kekal rahsia. Jadi waktu-waktu akan dibagi surprise. Ia adalah satu kejutan. Luar biasa. Dan para penerima pun sebenarnya dah tahu. Hanya kira beberapa minit sebelum dianugerahkan barulah dibagi tahulah. Jadinya dimaklumkan kepada penuntut tersebut dan juga ahli keluarganya. So jadinya ibu bapa pun memang dah tahu. Dah tahulah. Bagaimanakah perasaan saya ketika itu? Itu persoalannya. Memang ini satu yang menarik lah. Betul. Jadi setiap apabila ada yang graduasi ini biasanya diberikan sijil, tetapi dengan adanya di Haflul Takharuj ini adanya satu kelainan. Ada satu kelainan, ada anugerah yang berkaitan. Mungkin dapat ditanya sedikit kalau tidak keterlaluan lah. Biasanya anugerah khas ini mesti special daripada yang lain. Jadi apa specialnya? Mungkin ada tambahan ini kah atau apakah? Secara orang diskon makan di restoran kah atau apa? Secara amnya voucher. Secara amnya kalau dilihat daripada tahun-tahun yang pernah ada pihak sekolah memberikan sijil penghargaan dan pengiktirafan dan juga ada trofi khas. Dan biasanya itu ditekankan dalam diorang punya permohonan untuk melanjutkan pelajaran. So artinya mereka ini pernah meraih kecemerlangan dan juga diberikan anugerah khas. Nama yang baik lah. Diberikan namanya baik. Satu kelebihan. Rekomendasi apabila mereka kemana-mana pun. Yang boleh saya bayangkan, mereka ni dah tahu kan siapa orang yang akan menerima khasan ni. Jadi bila tiba majlis berkenaan, nama disebut, jadi selama ni pengorbananku indah sia-sia. Itulah. Tapi nyata bukan ketani lah tu. Tapi memang selalu pelajar cemerlang. Kalau selalu seperti tahun-tahun yang berlaku, kalau pengorbanan misali biasanya emosi lah sedikit lah. Sebabnya ibu bapa dah menjangka macam terkajut diorang dipanggil, kenapa dipanggil disiring dan sebagainya. Dan rupanya diberitahu penerima misali. Memang sebelum itu menangislah, banyak menangis. Tapi dia pentas pun menangis dan terharu dan sebagainya. Tapi it's a happy moment lah for everyone. Betul. Jadi memandangkan negara kita ni masih lagi dilanda pandemik COVID-19 ya. Jadi adakah langkah-langkah daripada pihak sekolah mengenai dengan SOP dan juga sebagainya, mungkin Cikgu boleh menerangkan. Alhamdulillah. Mengenai majlis ini, alhamdulillah kami pun bekerjasama dengan pihak Dewan Persidangan Bridex. Salah satu langkah yang diambil ialah mereka akan mengawal dari segi jumlah kehadiran, memandangkan negara masih lagi di escalation tahap 5. Dan alhamdulillah pihak Bridex juga ada mempunyai kira alat counter untuk memastikan berapa jumlah yang telah hadir pada waktu tersebut. Dalam masa yang sama kami pun mengambil inisiatif memberikan pas masuk, which is terhad lah, iaitu hanya beberapa orang saja yang boleh memakai pas tersebut dan boleh masuk untuk majlis. Dan seperti mana SOP yang sedia ada, iaitu mengimbas kod QR, memeriksa suhu badan, kod hijau dan kod kuning sahaja. Mereka yang tidak sihat tidak dibenarkan, memang langsung tidak dibenarkan. Batuk, selesma, berasin dan sebagainya memang akan diminta untuk itulah. Bukan sekadar daripada pihak AJK, malahan pihak Dewan Bridex pun memang amat menitik beratkan soal-soal tersebut. Dan kemudian memastikan jawab majlis ini akan diadakan dalam tempoh 2 jam. Tidak lebih seperti mana yang SOP daripada jadi serba ringkas, serba padat, serba cepat dan tepat. Bersalam pun dengan tamu kehormat pun menerima sijil. Sebenarnya kalau selamat tu yang sampai setengah jam sejam tu kan. Kalau orang kahwin apa tu lagi yang bicara tu. Kadang-kadang ni semua ringkas saja, bersama lagi kita bicara-cara. Sebab kata ni mematuhi SOP yang telah pun disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Mungkin sebagai mukadimah, tadi mukadimah menutup pulang ni, sebagai menutup acara ni. Mungkin ada pesanan-pesanan istimewa, terutama sekali lagi kepada ibu bapa yang menonton menyaksikan ketika ini dan juga para pelajar-pelajar yang akan menerima sijil mereka lusa ini. InsyaAllah. Yang pertama sekali harapan pihak sekolah agar majlis berjalan lancar. Sungguh pun ada kekangan ataupun yang kita ni di musim dilanda COVID ini ada restriction lah. Tapi mudahan boleh jalan lancar seperti yang dirancang. Dan kemudian mengharapkan semua pihak, terutama sekali AJK, ibu bapa, penerima sijil untuk mematuhilah segala arahan dan juga SOP yang berkuat kuasa membagikan kerjasama dan mudahan juga ia menjadi satu wadah ataupun yang kata di platform untuk memberikan kepada orang awam bahawa mazhab ini bukan sekadar
sekolah menengah dari segi namanya, tapi sebenarnya salah satu institusi pengajian yang sudah tua sebenarnya, lebih daripada 50 tahun. Dan banyak pengalaman di dalam mendidik anak-anak. Yang masyhur dan gemilang, serta mencapai kecemerlangan bukan setakat menyediakan pengajian ilmu agama, sains kemasyarakatan, malahan melahirkan insan-insan bakal peneraju kepimpinan negara yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya selaras dengan wawasan negara 2035, insya-Allah. Alhamdulillah. Demikian tadi ya wawancara kita mengenai dengan Majlis Haflul Takharuj yang ke-27 Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasanah Bolkiah. Terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Awang Muhammad Fizri bin Haji Johari, itu pegawai belajar Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasanah Bolkiah selaku setiausaha bersama Majlis Haflul Takharuj kali ke-27 yang akan diadakan. Jadi terima kasih sekali lagi Yang Mulia Ustaz dengan penerangan telah pun diberikan. Selamat Hari Raya.